Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua sahabat-sahabat. Apa khabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat. Saya sendiri pun sebenarnya baru baik demam. Macam yang saya tulis kat Facebook, saya ada tulis. Okey, dan insyaAllah selepas saja sihat ni memang saya ingat saya nak buat live video dengan sahabat-sahabat semua. Sebab saya biasa berceramah kan, bila tak berceramah ni rasa lain macam je kan. So untuk membuatkan diri saya sentiasa produktif dan bersemangat, jadi saya perlulah bercakap. So sebabkan saya ada Facebook, anda lah jadi teman bercakap saya. Okay, jadi baiklah, bila kita sebut tentang Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Restricted Movement Order, RMO atau PKP lah, itu singkatan dia. Kalau saya salah, minta maaf. Bila kita sebut tentang RMO atau PKP, satu fakta yang sangat bagi saya menyedihkan adalah berlakunya peningkatan bukan peningkatan kes COVID, itu another matter. Berlakunya peningkatan jumlah tontonan video lucah. Laman web lucah, laman web lucah kerap dilawati dan juga berlakunya peningkatan terhadap cerita-cerita yang ada unsur-unsur lucah di Netflix. Subhanallah. Bagi saya, astagfirullahalazim, perkara ini perkara yang sangat mengejutkan dan membimbangkan. Ya, sebab apa? Sebab manusia mula bosan. Berada di rumah, bosan. So we choose to watch television. So we choose to do things that we want to do all this while. Ya, kita pilih untuk buat benda yang kita nak buat. Takut kan? Jadi, kenapa jadi macam ni? Ya, boleh jadi seseorang tu dia memang dah biasa tonton video lucah, wallahualam. Boleh jadi juga out of boredom, ya, kerana kebosanan. Ya, manusia tu dia cari apa nak tonton lah. Dah tengok cerita tentang COVID, bukan COVID ni, apa-apalah. Tengok cerita tentang penyakit berjangkit dah tengok. Ya, tengok cerita hantu dah tengok. Ya, daripada setakut-takut zombie sampailah zombie kamu pisang semua dah tengok. Nak tahu cerita apa? Tiba tertengok pula cerita yang ada banyak gambar-gambar yang tak bagus. So, kenapa? Kerana kebosanan. Kenapa bosan? Kerana masa yang berada di rumah tu tak diisi dengan baik. So, this is very frightening. We have to do something. Okay? Dan mungkin selama dah beberapa hari kita PKP ataupun RMO ni, cuba tanya diri kita, apa yang aku dah buat? Selain pada masak, selain pada glued to the phone, selain daripada dah duduk dengan phone macam ni kan. Jadi benda tu tak salah. Ya, bagus sangat masak untuk suami, masak untuk anak-anak, masak untuk ahli keluarga, bagus sangat-sangat. Tapi saya nak ingatkan, make sure these 14 days of RMO dapat digunakan sebaik mungkin, sebab ya, masa yang ada ini sangat bermakna. Ya, sebab apa? Sebab 14 hari kalau kita tak gunakan dengan baik adalah sangat rugi. Sebab 14 hari ini adalah 14 hari yang bagi saya paling tak sibuk dalam hidup kita. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita bukan bercuti sebab sakit ke, kita bukan bercuti sebab atas kita minta cuti ke, tidak. Kalau contoh untuk orang bekerja, dia minta cuti sakit ke apa ke, tapi sahabat-sahabat lain dia masih bekerja, masih ada urusan yang perlu diuruskan, masih perlu hantar anak ke sekolah in case, ya, masih perlu buat urusan-urusan lain. Tapi sekarang ni kita diberi cuti, duduk kat rumah. Ya, pekerja pun kena cuti, anak bersekolah pun cuti, ramai orang cuti dah, ramai orang di rumah kita. And that explains kenapa 14 hari ini sangat penting. Sebab kita boleh buat macam-macam benda. Ya, jadi kena buat benda yang elok, buat benda yang berfaedah, dan tolong gunakan 14 hari ini sebagai tempoh penting untuk kita melihat diri kita ni boleh self-disiplin ke tidak. Sebab apa? Sebab bila kita bekerja, kita punya disiplin ditentukan oleh peraturan kerja kita. Bila kita sekolah, disiplin. Bila bersekolah pula, disiplin diri kita nak bangun pukul berapa mungkin ditentukan oleh waktu persekolahan anak kita. Kau malas ke, kau rajin ke, kau tetap kena bangun sebab nak hantar anak pergi sekolah. Kau malas ke, kau rajin ke, kau tetap kena bangun sebab kau nak pergi kerja. Jadi bila kita tak diikat dengan peraturan kerja, tak diikat dengan peraturan sekolah anak-anak, tak diikat dengan satu benda sekalipun, kita boleh tengok sejauh mana kita ni berdisiplin ataupun tidak. Jadi 14 hari, tolong jaga elok. Ya, yang pertama, apa dia aktiviti yang kita boleh buat untuk menjadikan RMO ini satu tempoh yang produktif untuk diri kita. Yang pertama, ini very cliche, tapi saya tak tahu apa ramai yang buat. Ya, yang pertama, tolong siapa dekat sini dia ada solat berjemaah dengan keluarga di rumah. Malulah.
Saya malu lah nak solat berjemaah dengan keluarga. Tak biasa buat. Kan? Malulah sebab ayah tak start. Contoh bukan ayah saya. Sebab ayah tak start, mak pun tak ngajak, abang pun tak pernah ajak. Takkan saya yang bukan siapa-siapa, tak ada ilmu agama nak ajak? Eleh kan? Jadi saya faham. Perasaan malu nak mulakan benda baik tu biasa. Sebab kita ada nafsu kita, dan syaitan pun dia memang bisik. Tak payahlah kau solat-solat seorang-seorang lah. Kan orang ingat kau bajet-bajet baik pula kan? Jadi malu nak mulakan solat berjemaah itu biasa. Tapi tolong mulakan. Sebab apa? Waktu RMO ini adalah waktu yang ramai orang ada kat rumah. So tolong solat berjemaah, dan ramai juga yang menyarankan solat berjemaah waktu ini. Jadi this is the time to start. Untuk mulakan satu benda yang baik, abaikan perasaan malu, abaikan perasaan sebersalah, abaikan perasaan segan, abaikan perasaan nanti dia kata apa, nanti orang kata apa. Alah, nanti kalau aku ajak ayah kan, ayah tak nak kan, kasihan ayah aku kan, dia malu pula aku yang ajak. Tak payah Benda baik, kita jangan malu, tapi ingat ajak dengan baik. Bukan yang ajak dengan, abang bila kau nak solat jemaah abang, kau tu solat pun tidak, pakai seluar pendek, kau tu macam tak sedar je rumah dah kata pergi, kubur dah kata mari. Itu minta penampor. Dia nak ajak-ajak elok-elok. So yang pertama, tolong wahailah sahabat-sahabat sekalian, waktu ini tolong gunakan sebagai waktu terbaik untuk kita mulakan solat berjemaah dengan keluarga. Tolonglah. Abaikan perasaan malu, abaikan perasaan nanti orang kata apa, abaikan perasaan malunya kalau dia orang tak sambut pelawaan aku. Tidak. Be the first one to create that practice in your house. Jadilah orang pertama yang cuba memulakan ajakan solat berjemaah dalam rumah anda. Mereka tak mau, itu bukan masalah anda tetap dapat pahala. Inilah cara dia pendakwah. Baik. So, bila solat berjemaah pula, tak kisah nak siapa jadi imam, yang penting lelaki dalam rumah tersebut. Kalau ayah ada, bagi ayah jadi imam. Kalau ayah tak nak, bagi abang jadi imam. Tak kisah. Yang penting gather all the family members dan solat berjemaah. This is the time. Kalau selama ni solat jemaah solat dalam bilik seorang-seorang, this is the time untuk solat berjemaah, insya-Allah. Bagus untuk pendidikan anak-anak juga. Okay, so solat berjemaah bersama keluarga. Dan juga buatlah bacaan Yasin sekali-sekala dan bacaan doa selepas solat. Itu yang pertama lah. So yang kedua, apa dia nak buat bila tengah PKP ni? Masak, semua tu saya tak nak sebut. Sebab itu memang benda yang kita buat hari-hari dan keperluan asasi kita. So yang kedua, bila tengah PKP, tolong kita ambil inisiatif untuk, mungkin kalau sebelum ni kita bekerja, kita tak sempat nak buat amalan harian. Kita tak sempat nak buat amalan harian. So bila tengah RMO ataupun PKP ni, kita ada banyak masa sikit. Kalau sebelum ni lepas subuh sepe'e je terus masak sarapan kan. Tapi sekarang bila kita tengah RMO ni, kita ada masa. So lepas subuh saya cadangkan kita mulakan amalan baca Al-Ma'thurat. Baca Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat ini adalah satu himpunan zikir yang telah disusun oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna, dan dalamnya ada banyak zikir-zikir yang sangat bagus. Terpulang kepada anda, ada yang baca tak silap Urdul Latif ke, ada yang baca macam-macam jenis-jenis amalan. Pastikan amalan yang sahih, amalan yang bagus. Mulakan satu amalan baru dalam tempoh 14 hari. I challenge you to do that. Saya cabar anda-anda yang melihat saya, yang menonton saya, untuk kita sama-sama mulakan satu amalan baik hari ini. Mula hari ini ikutlah kan. Yang penting sepanjang 14 hari buat. Ataupun sepanjang berbaki lagi 10-9 hari ni buat. Okay. So practice one good thing yang boleh kita mulakan sepanjang tempoh PKP dan jadikan amalan untuk selepas ini. Cadangan saya Al-Ma'thurat. Anda ada cadangan lain, tulis di bahagian komen. Sebab apa? Sebab selama ini kita sehariannya disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan, urusan anak-anak, urusan kehidupan kita. Sekarang Allah bagi rehat. Mulakan satu amalan yang bagus. Mulakan satu amalan yang bagus. Pick any one of the practices yang ada dalam amalan Islam untuk dijadikan amalan seharian kita. Bermula daripada tempoh RMO ini, dan ia juga sangat bagus untuk kita jadikan sebagai amalan memohon ampun daripada Allah. Untuk kelalaian kita yang mungkin ada sahamnya kepada mengundangnya musibah ini. So yang ketiga. Yang ketiga, dalam tempoh RMO, apa yang boleh kita lakukan? Apa yang boleh kita lakukan? Make sure you yourself is being productive. Produktif ini bukanlah sebab produktif nak tergelak. Sebab saya teringat, saya tengok gambar
ada orang viral kan gambar after the quarantine yang perempuan mengandung mengamai keluar pada ni kan. That's not the productive that I meant. Itu bukanlah produktif yang saya maksudkan ya. Produktif di sini adalah pastikan seharian kita janganlah duduk terbaring, mengumpul lemak ya, tengok TV 20 jam ya, lagi 4 jam tidur. Ya, tengok TV. Lepas tu apa dia lagi? Duduk tak buat apa-apa, duduk bersembang, lepas tu duduk bimbang. Alamak, coronavirus makin meningkat. We have to be worried. Tapi bukan risau sampai tak buat apa-apa. Ya. Jadi apa dia kita kena buat? Ya. Sebab kita ada masalah lah, kita kena lebih produktif. Produktif dalam berdoa, ya, produktif dalam rangka keuangan. Untuk apa yang jadi lepas ni kita pun tak tahu, wallahu alam. Jadi being productive means that do something beneficial. Do something beneficial, ya. Selain pada kita tengok TV, selain daripada kita buat benda-benda yang mungkin boleh menghiburkan hati kita, selain pada duk makan Maggi kan, duk mengulang ke dapur sampai tercabut peti tu kan ya. Apa kata kita pilih apa benda yang kita nak buat. Macam saya pilih untuk buat video untuk anda, harap anda suka ya. Saya pilih untuk apa lagi ya? Saya pilih untuk main dengan anak saya. Main dengan anak saya lah insya-Allah, sebab saya jenis tak pandai sangat nak main dengan budak, so I have to practice ya. Dan saya pilih untuk membaca bahan bacaan yang bagus ya. Tengok handphone, yes, benda tu memang kita akan buat, but please reduce the amount. Tolong kurangkan, sebab kita nak 14 hari yang kita dapat ini betul-betul dimanfaatkan. So pilih apa benda anda nak buat. Tulis. Saya pilih nak baca buku, saya pilih nak buat video untuk anda, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya pilih untuk berlatih bermain dengan anak-anak. Itu pilihan saya. Anda mungkin ada pilihan anda, mungkin mengasah skill memasak, mungkin anda nak baca buku yang dah 2 tahun duduk kat rak, mungkin anda nak buat benda-benda yang bermanfaat yang lain. Pilih, tapi jangan tengok handset terlalu kerap sampai berlalunya 14 hari and you got nothing but lemak-lemak di badan saja. Itu kena jaga-jaga, okey? So kepada semua kawan-kawan dan yang sahabat yang mendengar, saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. So ini adalah live yang kedua saya. Saya masih lagi berlatih untuk menyampaikan info dengan baik kepada anda semua. Minta maaf lah kalau ada sebarang kekurangan. Saya berharap live ini ataupun video-video yang saya buat boleh menjadi salah satu medium penyampaian ilmu. Sikit lah, saya pun tak banyak ilmu mana, dan menjadi medium untuk kita menyebarkan positive vibes kepada semua. Dalam keadaan sekarang ya, we are actually very worry about COVID-19 actually kan. Sebenarnya kita sangat bimbang tentang COVID-19. Please do not forget, we are still alive. Kita masih hidup. Amalan kita masih Allah hisap. Masih ada peluang sehari-harian untuk kita menambah baik diri kita. Jadi please kawan-kawan, buat 3 tadi. Mulakan dengan solat berjemaah bersama keluarga. Tak payah malu, tak payah segan to do and to start something good. Pahalanya kita dapat insya-Allah ya. Yang kedua, yang pertama solat berjemaah. Yang kedua, mulakan praktis amalan-amalan yang kita nak praktis. Yang saya cadangkan tadi, mulakan baca al-Ma'thurat. Dan yang ketiga, sebagai seorang manusia, kita perlu pastikan setiap hari kita produktif dan ada benda yang kita nak buat. Macam tadi saya aim 3 benda yang saya nak buat. Anda sila letak aim masing-masing. Macam Umi Fazilah kata, nak lebih produktif dalam amalan, insya-Allah Umi. Ya, insya-Allah Umi. Thank you Wardah. Nak tengok buku dekat rak. Okey, boleh. Mel kata husband kat rumah ajak je solat jemaah. Bagus Puan Mel. I salute your family. Kak Zari cakap, sorry nanti tengok Libah bercakap, alhamdulillah, semoga bermanfaat, subhanallah. Okay, so terima kasih kepada semua yang memberikan masa anda untuk menonton live saya. Tolong gunakan masa RMO atau PKP ini untuk melakukan perkara yang bermanfaat, dan tolong do not be glued to your phone. Ya, jangan kita all the time. Ya, our 14 days, ya, 14 hari kita should be used for something beneficial that can improve our own self and our own life. Okay, so gunakan 14 hari ini dengan lebih bermanfaat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, mudah-mudahan Allah bersihkan, ya, Allah bebaskan Malaysia daripada wabak COVID-19. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada frontliners, kepada para menteri dan kepada mereka-mereka yang bertugas untuk menjalankan tugas demi keselamatan dan keamanan negara. After all, wabak ini adalah ujian daripada Allah, dan Allah sedang menilai bagaimana kita menghadapinya. InsyaAllah. Bertemu lagi pada masa akan datang.